pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi dalam kelas hari ini kita akan insyaAllah kita akan merumuskan perbincangan kita berkenaan dengan fenomena pengembangan masa supaya pada hari Isnin kita boleh memasuki kita boleh mula membincangkan fenomena yang berikutnya, iaitu fenomena pengecutan panjang. Right? Setakat ni kita bercakap tentang bagaimana masa boleh berubah, right? Demi menjamin kemalaran laju cahaya untuk semua kerangka rujukan. Jadi selepas ni kita akan lihat bagaimana ruang ataupun jarak pula boleh berubah demi menjamin kemalaran laju cahaya untuk semua kerangka rujukan. Right? Jadi kita peringatkan semula apa sebenarnya fenomena pengembangan masa ni. Jadi sekiranya ada dua kerangka rujukan dan masa yang diukur dalam kerangka rujukan yang pertama atau yang pegun tu adalah T, maka masa dalam kerangka rujukan yang kedua yang bergerak relatif kepada kita akan dikaitkan dengan masa yang pertama itu menerusi persamaan ini. Jadi T petik, right? So time in the moving frame, right, is equal to time in the stationary frame divided by Z1 minus V squared over C squared. Right? V ni, nilai V ni sentiasa kurang daripada C. Right? Jadi nilai V per C ni sentiasa kurang daripada 1. Jadi 1 tolak sesuatu yang kurang daripada 1. Jadi keseluruhan bahagian bawah ni akan kurang daripada 1. Right? Jadi bila sesuatu, right, bila T ni dibahagikan dengan sesuatu yang kurang daripada 1, maka T petik ni akan lebih besar daripada T yang ni lah. Right? Artinya masa dalam kerangka rujukan yang bergerak akan akan berlalu dengan lebih perlahan berbanding dengan masa dalam kerangka yang pegun. Dan kita boleh lihat tu dalam jadual ni, di mana kita ditunjukkan, right, tempoh masa dalam kerangka rujukan semuanya sama, right, 1 saat, 1 saat, 1 saat, tetapi bergantung kepada betapa lajunya kita bergerak, right, maka 1 saat tu boleh menjadi tempoh yang berlainan, right. Jadi kalau lihat sekilas pandang tu, semakin laju ataupun semakin menghampiri kelajuan cahaya, maka tempoh masa 1 saat tu dia akan mengembang ataupun dia akan menjadi lebih lama, right? Misalnya kalau kita bergerak pada kelajuan 0.9999, right, 4 bilangan 9 tu, maka 1 saat dalam kerangka rujukan kita akan bersamaan dengan hampir 70 saat dalam kerangka rujukan yang bergerak, right? Jadi artinya kalau ada satu peristiwa yang mengambil masa 1 saat untuk berlaku dalam kerangka rujukan kita, peristiwa yang sama juga akan mengambil masa selama 70 saat untuk berlaku, right? Artinya peristiwa dalam kerangka rujukan yang bergerak itu berlaku dengan lebih perlahan lah, right? Ini yang kita maksudkan dengan fenomena pengembangan masa, time dilation. Jadi saya ada sediakan 3 buah video yang menerangkan tentang fenomena pengembangan masa ni, lebih khususnya menerangkan bagaimana nak menggunakan formula pengembangan masa ni. Jadi saya dikongsikan video tersebut di grup Telegram. Saya nasihatkan awak semua menonton video tersebut, right? Supaya awak sebab ada setengah perkara yang diberitahu dalam video tu saya tak sempat nak terangkan dalam kelas. Jadi apa saja yang saya kongsikan dalam grup Telegram tu perlu ditonton lah atau perlu dibaca, sebab benda itu akan melengkapi apa yang kita pelajari dalam kelas.
right? Jadi apa yang dikongsikan dalam grup Telegram tu bukan suatu yang optional, bukan suatu yang sunat untuk ditonton, tapi sebenarnya wajib ditonton, right? Dan saya harap awak meluangkan masa untuk untuk menonton dan membaca bahan-bahan yang telah saya kongsikan di grup Telegram tu. Sebab kalau awak hanya bergantung kepada apa yang dibincangkan dalam kelas, itu memang tidak mencukupi lah, right? Memang tidak mencukupi sebab kita tidak mampu nak mengajar, nak mempelajari kesemuanya dalam kelas sebab kita cuma ada 3 jam pertemuan dan 1 jam itu pun perlu diluangkan untuk untuk awak berbincang kan, untuk menjawab soalan awak. Jadi 1 jam tu bukannya sepenuhnya saya menyampaikan maklumat-maklumat baru, right? Jadi usaha untuk memahamkan ataupun usaha untuk mempelajari benda-benda baru tu awak perlu lakukan jugalah di luar waktu kelas. Okey. Jadi ini berkenaan dengan tu. Ini formulanya sekali lagi, right? So time in a moving frame, time in a stationary frame, ataupun time between two events in a moving frame, dan di sini ada ditunjukkan jalan kerjanya, contoh jalan kerjanya. Katakan satu peristiwa mengambil masa 3 saat untuk berlaku dalam kerangka rujukan yang tidak bergerak, right? Berapa lama tempoh masa untuk peristiwa ini berlaku sekiranya seseorang itu bergerak, sekiranya kerangka rujukan yang lagi satu tu bergerak pada 80% kelajuan cahaya, maka 3 saat akan bertukar menjadi 5 saat. Meaning that if the moving frame is moving at 80% the speed of light, then 3 seconds for you will become 5 seconds for somebody in that reference frame. Okay, and then as at 90%, then 3 seconds stretch into 7 seconds. At 99.9% the speed of light, the 3 second becomes about 1 minute, right? More than 1 minute. Jadi semakin laju kerangka rujukan yang bergerak tu bergerak, maka semakin perlahan masa akan berlalu untuk kerangka rujukan tersebut. Okay, these are different tu. Saya terangkan dalam video, right? Jadi sebelum kita, I think we should discuss this first. Tugasan yang kelima ni, saya ingin membincangkan soalan yang ketiga, right? Setiap satu soalan ni ada keunikan je, right? Ada sebab mengapa saya memilih ketiga-tiga soalan ni sebagai tugasan yang kelima. Misalnya untuk soalan yang ketiga ni, saya memilih soalan ni kerana dalam soalan ni awak bukan saja awak perlu menggunakan formula time dilation tu, bukan saja awak perlu menggunakan formula T sama dengan T tanda sama dengan T bahagi 1 per V over C squared ni, tetapi awak juga perlu mengingat semula apa yang telah pun kita pelajari dalam amali apabila kita berbincang tentang graf, khususnya bagaimana nak melinearkan graf, bagaimana nak linearkan graf. Right? Untuk awak yang apa yang kita maksudkan dengan melinearkan graf, maksudnya kalau kita diberikan satu persamaan, right? Katakan kita melakukan eksperimen kan, kita mengukur jarak yang dilalui, kita mengukur tempoh masa yang dilalui oleh sebuah kereta untuk sekian jarak kan. Jadi kita ukur T dengan kita ukur D, right? Kita ukur masa, tempoh masa, dan kita ukur jarak. Dan kita diminta untuk menentukan hubung kait di antara tempoh masa perjalanan kereta tersebut dengan jarak yang dilalui oleh kereta tersebut. Dan kita ingin melukis graf, right? Bila kita melakukan eksperimen, kita akan cuba untuk mendapatkan graf garis lurus. Right? Kenapa? Sebab lagi mudah untuk kita mengecam, lagi mudah untuk kita mengenal pasti, lagi mudah untuk kita melukis graf garis lurus berbanding graf yang melengkung.
Dan awak sendiri tahu benda ni sebab awak dah buat eksperimen, misalnya eksperimen yang pertama kan, eksperimen pertama untuk amali tahun 2 semester ni, dan awak diminta bila awak plot T melawan L semester, awak akan ataupun T melawan D or whatever it is, awak perlu melukis graf yang melengkung, right? Bukan semua orang mahir melukis graf yang melengkung, right? Dan sekiranya graf yang melengkung itu tidak dilukis dengan baik, maka awak akan mendapat nilai yang berbeza-beza lah. Dalam kes tu nilai berbeza untuk G. It is much more easier in that case to find a way to plot a straight line graph, right? Because it is always easier to plot a straight line graph compared to a curve graph, right? Jadi sebab itulah kita belajar macam mana nak melinearkan graf ni. Jadi untuk soalan yang ketiga ni, bukan saja awak perlu menggunakan persamaan time dilation yang ini, tapi awak juga kena ingat semula tentang macam mana nak melinearkan graf, right? Macam mana nak menerbitkan persamaan garis lurus, right? Berdasarkan dan awak kena gabungkan apa yang telah pun awak pelajari dalam amali tahun 2, amali tahun 1 dengan perkara baru yang awak baru saja pelajari dalam kursus ni, iaitu berkenaan dengan time dilation. So this is a very question 3 is a very nice question because sebab dia memaksa kita untuk mengingat semula apa yang telah kita pelajari semester ni, semester lepas ataupun dalam kursus lain, right? Dan saya sedar ini mungkin sesuatu yang baru untuk majoriti awak sebab biasanya cara belajar ni adalah awak belajar untuk lulus periksa. Dalam arti kata awak belajar satu semester, kemudian sebaik saja dah habis peperiksaan untuk kursus tu, awak akan reset balik, awak akan lupakan segala apa yang nanti pelajari, dan bila semester baru otak awak akan kosong dan awak kena isi balik dengan benda-benda baru, right? Jadi saya sedar itu sikap kebanyakan pelajar bila belajar, dan dari satu segi ianya boleh difahami kenapa awak jadi macam tu sebab selama 11 tahun atau 12 tahun di sekolah dan dimatrikulasi memang itu yang ditekankan kepada awak semua oleh guru dan instruktor awak di matrikulasi, right? Jadi agak sukar untuk mengubah tabiat pelajar, apatah lagi apabila awak telah dibiasakan dengan tabiat tu selama 12 tahun. Tapi untuk kursus ini, sekurang-kurangnya untuk kursus fizik moden lah, saya percaya bahawa bila kita belajar fizik ni, kita perlu memiliki asas yang kukuh. Jadi sekiranya awak ingin menguasai fizik moden dengan baik, awak tidak boleh melupakan apa yang telah awak pelajari dalam kursus-kursus sebelum ni, right? Dan sebenarnya itu benar untuk semua kursus sebenarnya, right? Fizik ni seolah-olah bila kita belajar fizik ni dia semacam kita mendaki gunung, right? Untuk kita sampai ke puncak tu, kita kena mendaki kaki gunung tu dulu, right? Tak ada orang yang boleh kalau setiap kali habis semester tu awak reset ataupun awak lupakan semua yang awak telah pelajari, dia seakan-akan setiap kali semester baru tu awak kena mula balik daripada dasar, daripada kaki gunung tu, kan? Kalau ada di kalangan awak di sini yang minat main game kan, tak kira lah PUBG ke atau apa-apa, kebanyakan permainan dia membenarkan awak untuk save. Most video games allow you to save your achievement kan, supaya katakan awak bermain sampai level 5, right? And you are able to save your achievement up to level 5 so that the next time when you resume the game, you don't have to start from level 0, right? Kalau setiap kali awak nak main game tu you have to start from level 0, jenuh lah kan? Jadi sama juga bila kita belajar fizik ni, kalau awak belajar fizik, kalau cara awak belajar fizik tu adalah setiap semester baru tu awak reset, awak lupakan kan, awak lupakan apa yang telah dipelajari, dan sebab stres, sebab awak tak suka pensyarah tu, jadi awak lupakan semua benda tu. Then dia seolah-olah awak main game tu, setiap kali awak main game tu awak kena mula daripada awal, awak kena mula. Jadi dia seolah-olah setiap semester tu awak bermula semacam it is as if each new semester you begin as if you are a first year, right?
bila dah bila dah masuk semester keempat pun awak berkelakuan seolah-olah macam awak baru mula semester 1. Bila masuk semester kelima pun awak berkelakuan macam awak baru masuk semester 1. Jadi bila itu berlaku, maka lambat kemajuan awak dalam 4 tahun tu, right? Dan bila awak berkelakuan macam tu, kalau awak diberi 100 tahun pun untuk belajar fizik, awak takkan boleh cemerlang dalam fizik, sebab each time you begin anew, right? You each time you have to start from the very beginning, right? Jadi soalan seperti soalan ketiga ni dia penting untuk mengingatkan kita bahawa apa yang telah pelajari itu jangan dilupakan, sebab apa yang telah dipelajari itu akan digunakan untuk kursus-kursus yang akan datang, right? Jadi untuk soalan nombor 3 ni, kita dibekalkan data. Data yang pertama adalah data yang pertama adalah data kelajuan, right? U per C dalam soalan ni, U ni adalah laju sebuah zarah, right? Dan diungkapkan in terms of C, right? So kalau 0.70 ni artinya 70% kelajuan cahaya. Kalau 0.80 ni 80% kelajuan cahaya, right? So itu maksudnya. So you are given the speed of a particle, right? The speed of a particle, let's see, the speed of a particle, right? And then you're also given the mean lifetime. Berapa lama jangka hayat zarah ini? Kenapa zarah ni ada jangka hayat? Sebab zarah ni adalah sebuah zarah yang tidak stabil. Maksudnya zarah ni dia akan hidup. Dia akan bertahan untuk satu tempoh masa saja. Kemudian dia akan bertukar menjadi zarah lain, ataupun dia akan mereput menjadi zarah lain. Right? So that is why we talk about its lifetime. Right? Zarah ni hanya akan wujud untuk sekian waktu saja, kemudian dia akan berubah menjadi zarah lain, right? So you are given how fast the particle is moving and how long the particle lives, right? Dan kalau awak lihat jadual ni, right, semakin laju zarah tu bergerak relatif kepada kita, maka semakin lama zarah itu bertahan. Semakin lama zarah itu wujud. Right? Jadi tempoh masa kewujudan zarah itu bergantung kepada betapa laju zarah itu bergerak relatif kepada kita. Right? Dan ini adalah natijah fenomena pengembangan masa lah. Right? Sebab dalam fenomena pengembangan masa kita dah lihat bagaimana kadar peredaran masa itu boleh berubah bergantung kepada betapa lajunya kita bergerak, betapa lajunya suatu objek tu bergerak, right? Semakin laju objek tu bergerak, maka semakin lama masa yang dia ambil untuk objek tersebut, semakin perlahan masa berlalu untuk objek tersebut, right? Jadi itu yang ditunjukkan dalam jadual ini, right? Kemudian soalannya, right? Jadi bahagian yang atas ni sekadar pengenalan untuk soalan ini, right? Dia menceritakan maklumat-maklumat yang penting untuk soalan ini, right? Dan ini adalah satu ciri lazim untuk soalan fizik moden lah, di mana soalannya lebih panjang dan mungkin separuh ataupun 2/3 daripada soalan tu adalah untuk menceritakan, is to set up the scenario for the question, right? Jadi dalam menjawab soalan fizik moden ni, dia bukan saja penting untuk kita menghafal formula, tetapi kita juga perlu ada kemampuan untuk memahami apa yang soalan tu cakap, right? Jadi kalau mungkin sebelum ni, kalau dalam mekanik klasik ke dalam fizik matematik, soalan yang diberikan mungkin 1-2 baris saja kan. Given X, determine Y. Or given this circuit, determine the voltage. Right? Jadi soalan dalam kursus-kursus lain sangat, biasanya agak pendek, 1-2 baris, 2-3 baris saja. Tetapi dalam fizik moden, kebiasaannya soalannya akan lebih panjang. Kenapa? Because
Kenapa soalannya panjang? It is because the question is giving you the information that you need to answer it. Right? Dia akan bercerita dulu. Right? Jadi bila awak baca soalan untuk fizik moden, awak perlu membaca baris demi baris. You have to read line by line. Right? Jangan abaikan apa-apa baris ataupun apa-apa ayat yang terkandung dalam soalan tersebut. Right? Maksudnya bila awak diberi soalan ni, soalan macam soalan 3 ni, jangan terus skip ke bahagian ni dan bahagian ni. Right? Jangan terus, awak tidak akan boleh menjawab soalan A dan B sekiranya awak melangkau bahagian yang atas ni. Right? Jadi awak kena menjawab soalan ini dengan tertib lah. Right? Jangan gelojoh bila menjawab soalan. Jangan terus tengok apa soalan yang je nak. Right? Sebaliknya baca dan fahamkan maklumat yang dibekalkan dalam soalan tu. Right? Kebiasaannya kadang-kadang setengah pelajar dia tak boleh menjawab soalan fizik moden ni bukan sebab korang tak tahu konsep fizik di sebalik soalan tu, tapi sebab korang kurang mahir mengekstrak maklumat daripada soalan tu. Right? Kadang-kadang maklumat yang korang tak cukup ataupun yang maklumat yang korang cari atau maklumat yang korang perlukan untuk menjawab soalan tu telah pun diberi dalam bahagian awal soalan tu. Cuma korang abaikan. Right? Dan sekiranya itu masalahnya, dan korang tak boleh salahkan orang lain lah. Korang tak boleh salahkan pensyarah sebab tak beri maklumat yang cukup. Korang tak boleh salahkan pensyarah sebab tak beri tempoh masa yang cukup untuk menjawab soalan. Kan? Sebaliknya, salahnya terletak pada tangan korang sebab korang dah diberi maklumat. Tapi disebabkan korang cuai, korang leka, korang mungkin angkuh juga kot. Korang anggap bahagian atas ni tak penting. Jadi korang abaikan. Dan kalau korang berfikiran macam tu, then you have no one to blame but yourself. Right? So read the information that is given in the question line by line. Right? Kalau tak faham bila kali pertama baca kali kedua, baca kali ketiga sampai awak faham. Right? Dan awak dapat gambaran apa soalan ni nak. Right? Tiada orang yang bila baca sekali saja lepas tu dia terus tahu apa soalan tu nak. Right? Tak ada orang yang macam tu. Kalau ada pun mungkin beberapa orang saja, dan saya boleh jamin tak ada orang di kalangan awak yang boleh faham soalan sekali baca saja. Kan? Meskipun sepandai-pandai awak, tak ada pelajar di fizik yang macam tu. Right? Most physics students at UKM, first year, second year, third year, are average student. Right? Meaning that and knowing that you are average student, therefore you have to behave like an average student, in the sense that if you cannot understand the question once, when you read it once, then read it again. Baca kali kedua, baca kali ketiga. Right? Jangan angkuh dan rasakan, aku baca ni sekali je, kalau aku tak boleh faham selepas aku baca sekali, then there is something wrong with the question. Not something wrong with me, but something is wrong with the question. Right? Jangan, itu pun satu bentuk keangkuhan juga. Right? Apabila kita merasakan apa-apa masalah tu semua salah orang lain. Salah pensyarah, salah soalan, salah UKM, salah ibu bapa kita, bukan, kan? Apabila kita menyalahkan, kita cenderung untuk menyalahkan semua orang lain, sedangkan masalah tu mungkin terletak pada diri kita. Itu pun satu bentuk keangkuhan juga. Right? Bila awak diberikan soalan ni, right? Sebab tu kalau ada pelajar datang bertanyakan kepada saya soalan ni, saya akan suruh mereka jelaskan kepada saya apa yang mereka faham tentang soalan tu. Sebab saya nak tahu, kan, apa yang mereka faham. Kalau mereka pun tak pernah baca atau mungkin mereka baca sekali je soalan tu, then saya akan suruh mereka baca lagi sekali lah. Right? Sebab awak kena percaya yang awak ada kemampuan untuk memahami soalan tu. If only you give yourself time to understand the question. Right? Baca soalan, right? Baris demi baris. Jangan abaikan apa-apa maklumat yang diberikan dalam soalan tu. Right? Dan di sini penguasaan bahasa Inggeris awak penting. Right? Especially if the question is given in English lah. Right? Then you have to understand the words being used. Right? You have to understand the sentences. Right? It is not enough to just know the physics. You must also be good in
in the language lah, right? Dan sebab itulah awak ambil kursus bahasa Inggeris dengan pusat bahasa atau whatever it is that you study English, right? Anyway, so the question, your team leader suggests that if you plot your data as t squared versus this, the data points will be fit well by a straight line. Jadi di sini sebenarnya soalan tu dia dah bagi tahu dah. Kalau kita plot delta t squared, maksudnya kalau kita ambil ni, kita kuasa 2 kan, kemudian kita plot melawan 1 tolak u squared over c squared, 1 per sebab dia 1 tolak u squared over c squared kuasa negatif 1, maknanya 1 per, right? Kalau kita lukis graf ni, graf delta t kuasa 2 melawan 1 per 1 tolak u kuasa 2, c kuasa 2, kalau kita plot graf ni, maka kita data-data ni, semua titik data ni akan jatuh dalam satu garis lurus. Right? So dia kata use the best fit straight line to your data to calculate the mean lifetime of the particle in its rest frame. In its rest frame maksudnya apa? Maksudnya dia nak u squared. Apa yang dia nak? Dia nak the rest frame, the mean lifetime in the rest frame is this one here, right? Because this is the mean lifetime in the mean lifetime as a function of the particle. Yang ini, this is the mean lifetime in the moving frame. Mean lifetime moving frame. Whereas, so this is the mean lifetime in the rest frame or the stationary frame. Right? The rest frame has the same meaning as the stationary frame lah. Right? Maksud bila kata kerangka rehat ni maknanya itu adalah tempoh, itu adalah jangka hayat zarah tu dalam kerangka rujukan rehat je. Maksudnya apa? Dalam kerangka, kalau kita berada dalam kerangka rujukan yang sama dengan zarah tu, maka zarah tu akan berada dalam keadaan rehat. Dalam kata zarah tu tak bergerak dalam kerangka rujukan tu. So if we are in the rest frame of the particle, we are in the stationary frame of the particle lah. That's what it means. Okay. If you look at this equation, kalau kita bandingkan persamaan dengan y sama dengan mx plus c, right? Kalau kita kuasa 2 kan ini, right? So kita akan kuasa 2 kan ni, kemudian yang ini, sorry, yang punca kuasa ni akan hilang, right? So you get, let me use a different, 1 tolak u, right? Right? Kalau kita bandingkan y sama dengan mx plus c dengan persamaan yang ke atas ni, kita akan dapati yang y je bersamaan dengan delta t kuasa 2, kemudian x je bersamaan dengan 1 per 1 tolak u per c kuasa 2, maka kecerunan graf ini, m ni, akan memberikan kita nilai t kuasa 2 or the mean lifetime of the particle in the rest frame squared, right? So the question wants us to calculate the mean lifetime of a particle in the rest frame. So what we have to do, we have to plot this graph, right? We have to plot this graph, find its gradient, and then take the square root of the gradient. That will give you the mean lifetime of the particle in the rest frame, right? So yeah, so that is how we, itu caranya kita menjawab soalan yang A itu. Kemudian, what is the speed of the particle relative to your lab equipment if the lifetime that you are about to measure is 4 times its rest frame lifetime? Maksudnya, sekiranya T tanda ni adalah 4 kali T, maka berapakah nilai U per C? Right? Macam sebelum ni saya beritahulah untuk time dilation ni, untuk sebab persamaan time dilation tu T tanda T, sebabkan persamaan macam tu, jadi dia cuma ada 3 pembeli ubah saja.
yang ini, yang ini, yang ini. Right? Jadi untuk yang soalan B ni, kita diberitahu tentang ini dan kita diminta untuk mencari nilai ini. Right? Jadi you can use the equation, you can also use the graph since you already have the graph to determine the value of U per C. Right? Sebab dia nak jawapan tu dalam U per C. Jadi kalau awak bagi U saja dan salah lah. Awak kena bagi U per C. Right? You must give the speed in terms of U per C. Right? So that is how you answer question number 3. Right? You just the extra bit is that you have to plot the graph. Right? But you know, you can either plot the graph manually, or you can use Nplot or Desmos or whatever graphing software that you use to get the graph and then calculate the gradient. Okay, so itu berkenaan dengan soalan nombor 3. So I think that should be it. Perkara seterusnya yang saya nak bincangkan adalah, let's see, I want to discuss one of the effect of time dilation, and that is the effect on space travel, right? Angkasa lepas luas. Jadi apabila kita ingin melawati satu planet, kita nak melawati bintang ataupun planet, memandangkan jarak di antara satu bintang dengan bintang lain sangat luas. Jadi masa yang diambil untuk melawati bintang-bintang lain ni adalah sangat panjang. Dan jadi itu salah satu cabaran perjalanan angkasa lepas, because space is so large, right? It takes a long time to travel between the stars, right? Tempoh masa tu jauh lebih panjang daripada usia manusia, right? Dia mungkin ambil masa ratusan atau ribuan tahun menggunakan teknologi roket yang ada sekarang ni untuk melintasi jarak yang jauh di angkasa lepas. Jadi salah satu usaha untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencipta roket yang lebih laju, right? Roket yang boleh bergerak pada 10% kelajuan cahaya, roket yang boleh bergerak 50% kelajuan cahaya, roket yang boleh bergerak pada 90% kelajuan cahaya, right? Jadi ada banyak kajian dalam bidang penerokaan angkasa lepas yang cuba untuk membangunkan roket-roket yang lebih laju, right? Dan kalau di program fizik ni Dr. Anwar, right? Dr. Anwar terlibat dalam banyak melakukan kajian dalam yang cuba membangunkan roket-roket yang lebih laju untuk kita meneroka angkasa lepas, right? Jadi kalau awak berminat tentang ni, awak boleh tanyakan kepada beliau lah, right? Apa yang relevan untuk kursus fizik moden berkenaan dengan hal ni adalah bila semakin laju kita bergerak, right, kalau kita berjaya mencipta roket yang lebih laju, maka kita akan bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Dan kita tahu bahawa semakin laju kita bergerak, maka masa untuk angkasawan yang dalam roket tu akan menjadi semakin perlahan. Jadi kita menjangkakan angkasawan yang menaiki roket yang laju akan merasai peredaran masa yang lebih perlahan berbanding kita di bumi, right? Jadi soalan ini dia meneroka kesan pengembangan masa ke atas usia angkasawan, right? It is a very nice problem actually, this one. So we'll just go through this together. Time dilation causes a difference in aging between high-speed space travelers and earthbound people. Jadi dalam baris pertama ni, nampak macam dia sekadar bagi tahu pasal time dilation saja, tapi sebenarnya dia sedang memberitahu kita tentang dua kerangka rujukan dalam soalan ini. So there are two reference frame. The first reference frame is the reference frame of the space travelers that is moving at high speed, and the second reference frame is the earthbound people. Jadi bila awak baca baris pertama ni,
awak patut sedar bahawa ada dua kerangka rujukan. So dia dua kerangka rujukan. Yang pertama adalah yang angkasawan tu. Yang kedua adalah orang di bumi. Right? So there are two reference frame. The space travellers and also those on Earth. Dan memandangkan soalan ni berkenaan dengan time dilation, jadi kita tahu soalan ni mesti dia nak suruh kita bandingkan tempoh masa untuk angkasawan tu dengan tempoh masa untuk orang di bumi. Right? Jadi bila awak baca bila kita baca baris pertama tu, kita dah boleh agak dah soalan ni nak tanya pasal apa. Right? So itu salah satu bukan kesenangan, tapi salah satu benda yang memudahkan untuk soalan berkenaan dengan pengembangan masa ni, sebab kita dah boleh agak dah apa yang dia nak tanya, right? Sebab formula je mudah, jadi tak banyak cara yang dia boleh pusing soalan tu, right? So seterusnya baris yang seterusnya dia bagi tahu, consider a spaceship travelling at 0.99 the speed of light. Jadi angkasawan ni bergerak pada kelajuan 0.99 c, right, relatif kepada orang di bumi, right. Jadi kita dah diberitahu ada dua kerangka rujukan orang di bumi dan kerangka rujukan angkasawan tu. Kemudian kita juga diberitahu dalam baris kedua bahawa angkasawan ni bergerak pada kelajuan 99% kelajuan cahaya relatif pada orang di bumi. Okay, so itu sadap soalan je. That is the sadap of the question. Right? Kita kena jelas. Itu senario yang disampaikan oleh soalan ni. Right? Seterusnya, then kita boleh menjawab lah. Soalan A, the space traveller's heart beats once per second as measured by the traveller. What time elapses on Earth between the heartbeats? Jadi, kita diberitahu bahawa bila angkasawan ni dia mengukur kadar denyutan jantung dia mendapati, angkasawan ni mendapati bahawa angkasawan bumi, right? Apabila angkasawan ni mengukur tempoh masa di antara kadar denyutan jantung dia mendapati bahawa jantungnya berdenyut sekali sesaat, right? Maknanya kalau ini denyutan yang pertama, ini denyutan yang kedua, tempoh di antara denyutan pertama dan kedua untuk angkasawan ni adalah 1 saat. Itu maksudnya. Meaning that the time between the first heartbeat and the next heartbeat for the astronaut, right, for the space traveller as measured by him, bila dia sendiri ukur 1 saat, right. Soalannya, what time elapses on Earth between the heartbeats? Jadi soalan ni dia nak tanya, kalau angkasawan tu dia mengukur tempoh masa 1 saat, berapa tempoh masa yang diukur oleh orang di bumi, right? What is 1 second? What is the equivalent for 1 second for somebody on Earth, right? Jadi kita bayangkan kita berada dalam kerangka rujukan angkasawan ni, right? Dan kita ukur 1 saat. Dalam kerangka rujukan angkasawan ni, orang di bumi ni yang bergerak menjauhi dia, kan? Bergerak menjauhi angkasawan ni pada kelajuan 0.99 kelajuan cahaya, right? Jadi memandangkan orang di bumi ni bergerak menjauhi angkasawan ni pada 0.99 kelajuan cahaya, maka masa yang diukur oleh orang di bumi ni akan lebih panjang lah daripada 1 saat yang diukur oleh angkasawan tu. Berapa banyak lebih panjang, berapa banyak lebih lama tu? Well, kita tengok jadual ni.
right? So kalau 0.99 is this one here, right? So 1 second would become 7.09 second in the moving frame. So the heartbeat, right? The heartbeat for somebody on Earth as viewed by the astronaut will be 7.09 second, right? Jadi angkasawan tu mengukur 1 saat, right? 1 saat di antara dua jenayah jantung. Bila dia lihat orang di bumi, angkasawan tu akan melihat bahawa kadar tempoh masa antara dua jenayah jantung untuk orang di bumi bukan 1 saat sama seperti dia, tetapi 7.09 saat, right? So itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, in 1 hour Earth time, whose heart beats the most? The earthbound person or the space traveller? Right? Jadi apa yang soalan yang nak tanya adalah dalam tempoh masa 1 jam di bumi, right? Jantung siapakah yang berdenyut lebih banyak dalam tempoh satu jam tu? Jadi kita kena tahulah. Kalau kita kena tahu berapa lama berapa tempoh di antara jenjang jantung untuk orang di bumi dan juga untuk angkasawan ni. Kemudian dan kita boleh bahagikanlah 60 minit tu bahagi dengan ataupun 60 minit tu bahagi dengan kadar tempoh masa di antara dua jenjang jantung tu. Right? Dan kita boleh bandingkanlah siapa yang dalam 1 jam tu jantung siapa yang berdenyut lebih banyak, right? Kemudian C, the number of times the heart has beat is a good measure of aging. With each heartbeat we get a little older, right? So yang ini adalah maklumat berguna yang kita perlukan untuk menjawab soalan yang C ni, right? In the earthbound reference frame, which person is aging more quickly? The earthbound observer or the space traveller? Right? Jadi berdasarkan maklumat yang diberikan ini dan berdasarkan A dan B yang kita jawab ni, kita kena menentukan siapa yang lebih cepat menjadi tua. Adakah orang di bumi tu yang lebih cepat menua ataupun orang di angkasa lepas atau di angkasawan tu yang lebih cepat menua. Right? Jadi kalau lihat cara soalan ni ditanya, untuk menjawab C, kita perlu tahu apa jawapan untuk A dan B, right? Maknanya awak kena pastikan, right? Kena pastikan yang awak faham soalan ini secara keseluruhannya, right? If you do not know, if you can answer A and B, then you can answer C, right? Jadi ini satu lagi ciri soalan fizik moden, dia biasanya dia akan berangkai macam ni, right? Dia kalau awak tak boleh jawab yang A dan B, then it is very difficult for you to get the correct answer for C, right? Kemudian soalan yang D ni pula, dia meminta kita untuk mengulang semula soalan, untuk menjawab semula soalan A, B dan C, tetapi kali ini dari kerangka rujukan angkasawan ni, right? Soalan A, B dan C ni, right? Dijawab dalam kerangka rujukan di bumi, right? So untuk yang D ni dia suruh kita ulang balik ke semua pengiraan kita untuk A, B, C ni, tapi dalam kerangka rujukan angkasawan tersebut, right? So I think that is hang on, let's go to the next slide. I think that is yeah. So kan saya bagi tahu pada hari Rabu lukis apa yang kita faham tentang soalan tu. So this is an example of a drawing. So yang ke atas ni, ini adalah rajah yang menunjukkan senario dalam soalannya sekiranya kita berada dalam kerangka rujukan di bumi. Right? Kita berada di bumi, masa mengalir secara normal untuk kita dan angkasawan tu yang bergerak menjauh kita. Jadi masa untuk angkasawan tu yang berlalu perlahan.
Manakala yang bawah ni pula, ini adalah soalan yang sama juga, tetapi sekiranya kita berada dalam, kita membayangkan diri kita sebagai angkasawan tersebut. Jadi dalam kes ni, kita berada dalam kapal angkasa ni, masa untuk kita yang berlalu secara normal, tetapi orang di bumi, bumi seakan-akan bergerak menjauhi kita, right? Relatif kepada kita lah, right? Dan masa di bumi tu yang berlalu perlahan, right? Jadi kalau dalam jawapan awak lukiskan rajah ni, sekurang-kurangnya pemeriksa akan tahu yang pelajar ni telah cuba memahami soalan ini. Sama ada jawapan awak selepas ni betul ataupun salah, sekurang-kurangnya awak dapat markah untuk kefahaman soalan ni, right? So at least you get marks for demonstrating to the examiner that you understood. Awak dah mengekstrak maklumat yang dibekalkan dalam soalan, right? So this is the working lah ni. So first identify the two reference frame. So you had the space traveler as the first frame and earthbound people as the second reference frame. And then identify the event. What is the event? The event is the time duration between the two heartbeats, right? Maksudnya ada dua peristiwa kat sini. Peristiwa pertama ada denyutan pertama dan denyutan kedua. Dan tempoh masa itu adalah tempoh masa di antara denyutan pertama dan kedua. Right? Kita perlu mengaitkan, right? Kita perlu mengaitkan tempoh masa di antara kedua denyutan jantung itu, right? So di sini saya dah buat dalam bentuk jadual. What does the people on Earth see? The people on Earth sees a spaceship moving away from them at v equals to 0.99 the speed of light, right? So kita tengok kolom ni dulu, right? Untuk orang di bumi, tempoh masa di antara, kalau orang di bumi ukur tempoh masa di antara dua denyutan jantung dia, disebabkan masa mengalir secara normal untuk mereka, maka no time dilation occurs and therefore they will measure the duration between heartbeats, between their own heartbeats. Maksudnya kalau orang di bumi ni ukur tempoh masa di antara dua denyutan jantung mereka sendiri, mereka akan dapat 1 saat lah. Jadi dalam 1 jam ada 3,600 saat. Jadi berapa banyak degupan jantung untuk orang yang akan diukur oleh orang di bumi adalah 3,600 degupan jantung. Right? Apabila orang di bumi ni melihat atau mengukur kadar denyutan jantung orang dalam kapal angkasa tu, right? Mereka tahu bahawa orang di bumi tahu akan nampak bahawa tempoh masa 1 saat tu telah bertukar menjadi 7.09 saat, right? Jadi berapa banyak degupan jantung untuk orang dalam kapal angkasa tu, 3,600 saat bagi dengan 7.09 saat. Jadi orang di bumi akan melihat angkasawan tu, jantung angkasawan tu hanya berdegup, hanya berdenyut sebanyak 507 kali dalam 1 jam. Sedangkan mereka sendiri, orang di bumi, jantung orang di bumi akan berdegup sebanyak 3,600 kali. Meaning that orang di bumi dalam tempoh masa di mana 3,600 degupan jantung telah berlaku, orang di angkasawan tu, jantung angkasawan tu hanya telah berdegup sebanyak 507 kali. Jadi orang di bumi akan nampak bahawa orang dalam kapal angkasa tu menua dengan lebih perlahan sebab masa berlalu dengan lebih perlahan untuk orang dalam kapal angkasa tu. Right? Jadi orang di bumi akan melaporkan bahawa orang dalam kapal angkasa tu dia lebih muda lah, right? Lebih muda, right? Berbanding dengan orang di bumi. Right? So ini sekiranya kita
melihat dalam kerangka rujukan di bumi. Sekiranya kita melihat dalam kerangka rujukan, kita berada dalam kerangka rujukan kapal angkasa tu, orang dalam kapal angkasa akan melihat bumi bergerak menjauhi mereka pada kelajuan yang sama, tetapi pada arah yang bertentangan. Apabila angkasawan tu mengukur kadar denyutan jantung mereka sendiri, right? Mereka tidak akan mengalami apa-apa time dilation, jadi mereka akan mengukur bahawa dan jantung mereka telah berdenyut sebanyak 3,600 kali dalam 1 jam, right? Sebaliknya, apabila angkasawan yang melihat orang di bumi, melihat orang di bumi, mereka akan mendapati bahawa masa untuk orang di bumi itu yang berlalu perlahan. Right? Jadi angkasawan ni dia akan melaporkan bahawa orang di bumi lebih lambat menua berbanding dengan dia. Right? Okay? Jadi angkasawan tu dia akan merasai masa berlalu seperti biasa untuk dia, tetapi bila dia melihat kenalan dia, kawan-kawan dia, keluarga dia di bumi, dia akan mendapati bahawa masa di bumi itu yang berlalu lebih perlahan, dan dari kerangka rujukan dia akan melaporkan yang orang di bumi yang lambat tua sebenarnya, right? Sebab kadar denyutan jantung orang di bumi, kadar denyutan orang di bumi 507 kali saja, right? So kesimpulannya, orang di bumi akan melaporkan bahawa angkasawan tu yang akan lambat tua, manakala angkasawan tu pula dia akan melaporkan bahawa orang di bumi itu yang lambat tua, right? Mana satu yang betul, dua-dua betul, bergantung kepada kerangka rujukan mana yang awak ukur, right? Sebab kita kena ingat, macam bila kita buat apa-apa pengukuran dalam fizik, kita kena nyatakan dari kerangka rujukan mana kita sedang membuat pengukuran tersebut, right? Kalau kita melakukan pengukuran dari kerangka rujukan bumi, maka kita akan menyimpulkan bahawa angkasawan tu yang lambat tua berbanding dengan kita di bumi. Sebaliknya, sekiranya kita melaporkan dari kerangka rujukan kapal angkasa, kita akan melaporkan bahawa orang di bumi lah yang lambat tua berbanding dengan kita dalam kapal angkasa, right? So kedua-dua pihak akan melaporkan bahawa pihak lagi satu yang lambat tua, right? So itu berkenaan dengan soalan ni. This means that katakan pada masa akan datang, kita berjaya membangunkan roket yang boleh bergerak pada kelajuan cahaya ataupun bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Kita di bumi, kita akan melihat yang angkasawan yang menaiki roket berkelajuan tinggi ni akan menua dengan lebih perlahan berbanding dengan kita, right? Jadi yalah, sebab kalau yalah macam kita lihat di sini kan, macam kita lihat di sini, right? Dalam 1 jam jantung kita di bumi dah berdenyut sebanyak 3,600 kali. Tapi untuk angkasawan tu, jantungnya hanya telah berdenyut sebanyak 507 kali saja. Right? Jadi dia lagi muda lah berbanding dengan kita di bumi. So, in the future, right, dalam masa in the future when apabila umat manusia berjaya mencipta roket berkelajuan tinggi, angkasawan masa depan akan yang menaiki roket-roket berkelajuan tinggi ini akan menua dengan kadar yang berbeza dengan kadar yang lebih perlahan berbanding dengan kita di bumi, right? Jadi yalah, maksudnya
mungkin angkasawan tu dia pergi mengembara ke angkasa lepas, pada dia hanya 10 tahun telah berlalu untuk dia. Tetapi bila dia pulang ke bumi, dia mendapati sebenarnya dah 100 tahun dah berlalu di bumi, right? Jadi sekembalinya dia ke bumi, dia akan mendapati banyak benda dah berubah. Mungkin orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia cinta tu dah meninggal dunia, right? Tapi dan itu boleh berlaku disebabkan oleh fenomena pengembangan masa ini, right? So this is one of the more interesting examples ataupun interesting implication. Salah satu implikasi yang menakjubkan dan yang menarik untuk fenomena pengembangan masa ini, right? This is Einstein punya tu, average cockroach dan tu, right? So saya rasa kita boleh berhenti di sini, right? Sudah pukul 12.10 pun. Jadi saya diberikan kerja berkumpulan tu. Jadi saya harap awak semua dapat menyelesaikannya, right? It will be a good idea if you can kalau boleh awak boleh letakkan jawapan awak tu dalam Google Slide, right? Kemudian awak saya akan minta awak untuk kongsikan pautan ke Google Slide tersebut, right? Ataupun Google Docs, it doesn't matter tu, right? Saya akan beritahu macam mana nak berkongsikan hasil perbincangan awak nanti, right? Jadi kita berhenti di sini dan kita sambung pada hari Isnin hadapan, right? Jadi terima kasih semua. Selamat pagi dan selamat tengah hari, selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih semua. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir.